Seterusnya, untuk menjaga diri agar tidak jatuh ke lembah maksiat, terutama perzinaan. Kerana sebahagian ulama mengatakan ketika telah tegang alat vital seseorang, maka hilang 2/3 akalnya. Kursi baru. Tak hal duduk macam kursi JKK. Ada mari. Ada mari. Malam ni dengan malam tu tak ingat dia, senyap tu. Baik. Yang ni bila datang syahwat, manusia itu hilang akal 2/3. Tinggal 30% buat pertimbangan. 30% itu kalau berlandaskan iman dan takwa, selamat. Dia gitu lah. Macam seorang pemuda yang sedang beribadat. Di dalam rumah. Kisah pada zaman Bani Israel, datang seorang wanita. Wanita ni dia diupah. Supaya maknanya nak merosakkan pemuda ni yang kuat beramal ibadat. Menari ke depan, tak jadi apa kok. Pasal saat ni lah, keinginan itu ada, tetapi ada dua senjata, iaitulah iman dan takwa. Batulah tak semua orang bila dia ketubik bawa orang puang dia berzina tak. Berahi sangat bawa orang puang malam-malam waktu tubik. Malam ni lijah, esok ketung, lusa seni kecang deh, tapi tak berzina. Pasal kadang-kadang ada lagi saki baki iman dan takwa. Keimanan tu kepercayaan lah. Bila datang percaya tu ada, datang rasa takut. Jadi gitu sajalah. Gang-gang tangan atau balik. Tapi walau bagaimanapun diharamkan juga, kerana tak ramai yang seperti itu. Biasanya tewas. Orang puang kan. Saya suka mau dia. Bila datang nafsu, tak ada gu. Ini tak ada gu, jadi susah. Omor-omor dia kena ada gu lah, tak ada gu, jadi susah. Betul sungguh, apabila kemuncaknya nafsu, maka 2/3 daripada akal kita rosak habis. Tinggal 1/3. Kalau tewas. Sebab nafsu dia raja, dia big boss, menteri besar dia paling makan ni. Ramai nafsu. Dia mari tak menyangga. Yang kata saya dah apa tak, saya sektor rekat boleh tahan tuk. Faham? Jangan main. Nampak? Yang boleh berduaan dengan perempuan bukan mahram hanyalah para nabi dan para rasul. Mereka dipelihara oleh Allah. Tak ada berlaku benda maksiat walaupun dua orang. Dia gitu. Kita dah cakap besar. Insya-Allah boleh tahan. Kira saya ada saya boleh tahan. Boleh tahan. Dah buting anak orang boleh tahan. Jadi bila kita ada isteri, bila ada suami, maka akan terelaklah maksiat. Maka bila orang yang telah pun beristeri, kemudian isterinya tak dapat melayaninya, nafsunya lebih kuat, dah umpamanya maka dibenarkan beristeri lagi, kuat lagi, tak jadi apa dua orang, dibenarkan lagi sampai kepada 4 saja. Lebih pada 4, kuat lagi berpuasa. Dah apa dah buat 5, tak boleh sebab 5 tak dah nak kerja. Mana-mana ni buka-buka sekolah nerak tu ayo. Pak beradik daftar waktu 600, waktu 900, waktu 700 ambil pitih dah ni. Tak dah ni tak dah nak ambil, ni tak dah nak atak. Ramai sangat tak boleh. Jadi bila takut jadi rosak lebih pada 4, maka dibuat sakatan 4 sahaja. Nampak lagi? Gagah benar. Gagah lagi berpuasa. Nampak? Tapi bukan orang beristeri ramai kerana dia gagah tak. Ada gak tak gak. Isteri dia ramai asal dia banyak itih. Ada gak. Ada orang yang beristeri ramai kerana dia nak tolong, macam Rasulullah. Dia bukan kerana nak nafsu. Isteri Nabi tua-tua anak, tua-tua belaka anak. Janda-janda yang ramai anak Nabi nak bantu.
anak-anak yatim mati ayah. Nah, jadi atas kosak. Tapi kalau kosak kerana nak mencukupkan keperluan nafsu, maka dibenarkan syarak. Dan bukan orang yang isteri seorang itu dia tak mau beristeri lebih. Faham? Dia seorang isteri, tapi bukan makna dia nak seorang, dia nak lebih. Tak berani. Faham? Dia gitu. Nyung tak imam. Yang kena tak kepala. Baik.